Bismillahirrahmanirrahim. Dan kan kau yang rajih itu kau yang pertama. Kau yang pertama, kau yang mengata sifat kesempurnaan. Setengah daripada sifat kesempurnaan yang wajib kita tafsir dan kita hurai satu persatu ialah ada 13. Tu kau yang pertama. Maka kau yang pertama ni dikata kau yang rajih, kau yang kuat daripada perkataan ulama-ulama. Dan 7 yang tinggal, 7 tinggal lagi. Dia tak bila ada 7 tinggal. Mana? Daripada sifat-sifat maknawiyah. Gitu. 7 yang tinggal tu murad 7 tinggal tu mana? Yakni daripada sifat-sifat maknawiyah. Mana sifat maknawiyah? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu apa dia? Mutakalliman. Tu. 7 hak tak pakar tu, 7 hak tak ada royak, tapi royak 13 ya. Mana? Ya 13 pilih kan wujud, kidai, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah ni. Patu qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lepas tu hak 7 lagi. Hak 7 lagi, ya bila masuk dalam mana? Dalam sifat ma'ani dah. Perak? Hak 7 lagi sebab apa perkataan yang rajih kata ia tak bila. Tapi ia tak ada nafi. Ia tak ada tolak kesal bagi kudrat. Ia tak ada tolak kesal bagi iradat. Tapi orang panggil sifat maknawiyah mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an. Hak tu ia tak bila. Tapi hak tu tak ada nafi. Tapi masuk di dalam sifat ma'ani dah. Apa yang mulai tu? Teman kata dan 7 yang tinggal lagi itu. Mana 7 yang tinggal lagi? Yakni daripada sifat-sifat maknawiyah. Ya 7. Abuh katanya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. 7 yang tinggal lagi. Dah. Itu wajib diketahuikan. Wajib diketahui, wajib ditahukan oleh mukallaf atas jalan ijmal. Di atas jalan sepitah lalu tapun borang. Borang mana? Yakni termasuklah sifat hak 7 daripada sifat maknawiyah itu di dalam kata sifat ma'ani. Wa idah. Bermulai. Makna kata 7 tadi itu dia masuk di dalam sifat apa? Ma'ani. Kok yang ngatur belakang tu masuk ngaji mula jadi lu. Deh. Tagi suruh lari lah ke Kilimbala deh. Deh, makna katanya masuk ngaji jadi lu dah. Atas jalan ijma'. Tiada harus dinafikan dia. Tak harus kita nak nafikan dia akan yang 7 tinggal lagi. Tak harus kita nak nafi. Tak harus kita nak tolak. Kita tak kaunuhu qadiran. Keadaan yang kuasa. Keadaan yang berkanak. Kita tolak, menafi. Sepak tak ada di tu tak boleh. Cuba ni, puasa orang. Yang kuasa apa kita ni kita tak kuasa. Makna kata kita ni orang gagah. Kalau dia gagah kita tu, ia kena ada yang tergagah. Ataupun yang gagah, yang berdiri. Sebut kata seorang berdiri, ia kena ada keadaan potongi rupa kalaku ya. Gawa kalaku ya? Kalaku yang berdiri. Apabila seorang tu berdiri, ia kena ada kalaku berdiri ia bangun kita. Tu kalaku keadaan. Kalau sebut kata ada yang berdiri, maka adalah keadaan yang berdiri. Sebut kata Tuhan berkuasa, adalah keadaan kuasa Allah. Sebab tu walaupun keadaan tu, potongi tu, walaupun di dalam kau rojeh, ia tak ada bilang 7 tu. Tapi ia tak ada nafikan masalah sifat-sifat yang 7 itu. Tapi kenapa? Kerana yang masuk yang 7 itu di dalam sifat ma'ani. Buat gitu. Begitu apa hal dulu. Kemudian dia katanya, dek, dia ada harus dinafikan dia akan yang 7 tinggal lagi. Tak boleh nak nafi. Kata tak harus dinafi, tak harus ditolak, tak harus diingkar dengan ijma'. Apa dengan ijma'? Yakni dengan sebulat suara ulama kata tak boleh nak menafi. Ini orang panggil samarah bagi kudrat. Ataupun sabarah bagi kudrat, samarah bagi iradat. Tak harus kita nak tolak, tak harus kita nak menafi. Dengan ijma', dengan sebulat suara, sepakat ulama sebulat suara, sepakat suara tak boleh nak ingkar. Kenapa?
Kerana ia kata taklih nak tolak, taklih dinafi. Ilat situ. Kerana ia tujuh yang tinggal lagi daripada apa dia? Daripada sifat-sifat maknawiyah ni. Setengah daripada segala perkara kamalat. Dia tu setengah daripada sifat-sifat kamalat Allah Ta'ala dah. Keadaan Tuhan yang berdiri. Tu potong ni tu. Keadaan Tuhan yang kuasa. Keadaan Tuhan yang kehendak. Keadaan Tuhan yang mengetahui. Supaya ni. Baju, potongnya baju. Ya tu baik potongnya ya. Baju apa? Baju kau. Itu baik potongnya baju kau. Jubah. Jubah ada dabah Cina. Tekok Cina. Dia panggil tekok Cina, dia berdabah. Ni dia panggil tekok tau. Ni dia panggil potongnya ni. Kama dia sifat maknawiyah Allah Ta'ala satu potongi yang tu baik daripada ma'ani. Ma'ani Tuhan yang kuasa. Apabila Tuhan yang kuasa, maka ada di Allah satu potongi ke? Satu potongi yang keadaan kuasa. Keadaan Tuhan kuasa, tu satu potongi. Kemudian keadaan Tuhan yang berkuasa. Keadaan Tuhan yang berkehendak. Ini orang panggil duk khilaf pula. Kata setengah keadaan ni, amrun i'tibariyun. Dan kata setengahnya, halun. Ataupun ahwalun. Kita tengok lagi kitab lain. Jadi makna keadaan Tuhan yang kuasa, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berilmu, hak ni orang panggil potongi ahwalun. Kata setengah ulama. Kata setengah ulama, benda yang pesing kita reti. Ya tak naik, siapa tangga ada. Ya tak turun, siapa tangga tak ada. Kalau tak ada, tak boleh kita reti. Kalau ya ada, kita boleh jamak, kita boleh tengok. Tapi nak tengok tak boleh. Supaya ni, telefon ni duk tidur. Apabila telefon tidur, keadaan telefon berdiri. Ni. Telefon ni tapi keadaan berdiri. Kemudian keadaan telefon potong yang berdiri duk lagu ni. Duk cacai lah ni. Maka diri keadaan ni satu potong ni. Kemudian satu potong ni orang panggil satu kalakuan yang pesing kita reti. Kalau kita saat ni tu kata dia tu ada. Pasti keadaan tu kita boleh jamu. Kalau jamu sini kena telefon sebelah atas. Kalau telefon kita jamu sini kena tengah telefon. Tapi keadaan berdiri yang kita faham telefon daripada balik maka cakra, maka terakik nak berdiri. Kalau keadaan yang berdiri. Maka di keadaan ni dia panggil satu potongi, satu kalakue ataupun amrun i'tibariyun. Kayak mulai. Tu dia orang panggil hak ni taklih. Kenapa taklih nak ingkar? Kalau ingkar kenapa? Kerana dia tu setengah daripada kamalat, setengah daripada sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Kena mikir molek tu. Benda tak ada mudahana tu. Maka barang siapa menafikan dia, kan dia kan yang tujuh yang tinggal lagi. Tengok weh. Pia tidur nak suruh lari malam ni. Tengok pia tidur tadi suruh lari, bangun diri lepas tu suruh lari. Masya Allah. Maka barang siapa menafikan dia akan yang tujuh hak tinggal lagi daripada sifat maknawiyah ni. Jadi ia barang siapa yang menafi ataupun barang siapa yang mengingkar menolak ni kafirun. Jadi kafir. Orang tolak kata sifat maknawiyah ni tak ada. Kaunuhu qadiran tak ada. Kaunuhu muridan tak ada. Tak ada di Tuhan. Kalau ia menafi, bermakna ia menafikan daripada keseni kudrat. Ia menafi daripada keseni bagi iradat. Maka menafi samarah bagi sifat. Ini salah satu orang ni jadi kufur. Ada punya kata sifat maknawiyah tak ada. Tak ada mana? Tak ada pada bilang ni. Tapi maknawi itu termasuk dah di dalam makna ni. Sebut kata Tuhan tu qadirun. Yang kuasa. Maka di yang kuasa, ia adalah kaunuhu qadiran. Hanya pakai pukul masuk letter le dah. Hak tu tak kufur. Yang menafi pada bilangnya, tapi tak menafi samarah, tak menafi keseni sifat. Hak tu tak jadi kufur. Dia kata menafi adalah jadi kufur. Menafi samarah sifat, menafi keseni sifat kudrat, menafi keseni bagi sifat iradat, menafi keseni bagi sifat ilmu. Hak ni jadi kafirun, kufur, jatuh agama ia seorang. Wal iyadzu billah, baca wal iyadza pun boleh, nak baca wal iyadzu pun boleh tak? Wal iyadzu billah, dan bermula perlindungan itu. Lindungnya jadi kafir itulah kainun ada ia billah, jadi mubtada khabar. Dan bermula perlindungan itu adalah ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir. Dan hanya sungguhnya
tiada wajib diketahuikan. Tiada diwajib ketahuikan atas jalan tafsil jua. Nah, atas jalan tafsir tu, mana sifat yang tujuh hak kata nah. Tak wajib kita ingkar, tak leh kita nak tolak kerana ia masuk dalam ma'ani, tapi kita nak tafsir satu persatu wajib tak? Tak wajib, tapi kita kata nah, adalah sifat-sifat yang tujuh daripada maknawiyah itu termasuk dah cara borang, cara pitah lalu di dalam ma'ani. Maka cukup dah kalau kita tak tafsir satu persatu nah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, tak apa dah, mada dah. Mada tak ada kena tafsir sosok. Ini di atas jalan perkataan yang pertama daripada Abul Hasan Asy'ari, hak ya bilakan sifat gawa, sifat kesempurnaan yang wajib tafsir satu persatu 13, hak 7 lagi masuk dalam ma'ani. Habis kat tu. Habis kat tu Lepas tu mangko yang pertama. Mangko yang pertama, yang pertama mana? Daripada 13 sifat itu. Maka yang pertama, yakni maka bermula yang pertama daripada 13 sifat itu. Wujud ialah kena kepada wujud. Wujud Allah mana? Artinya, arti wujud. Kata mula. Berarti sosok. Kena hurai sosok ni. Kalau kita tak boleh hurai, kita tak faham. Sebut kata orang reti, orang ni boleh hurai. Dia boleh royak kat orang. Dia boleh nyata kat orang, dia boleh royak sute, kita boleh tahu kata orang ni dia reti. Kalau orang dia reti wujud, tapi nak suruh wujud tak tu baik. Wujud tu halah ana. Tak ada tu pada baik nak tu. Kau nak royak tak boleh. Ni tak reti ke ni? Sebab kata ada tu ada dia tak serupa dengan kita. Ada tu tak sebalah dengan kita. Ada tu zat. Tu makna orang reti, dia boleh suruh, dia boleh royak, dia boleh nyata, dia boleh hurai satu persatu pada orang. Ni makna orang reti. Wujud artinya, bukan reti ilmu usuluddin kita reti qadas billah. Cuba mu ya sifat 20 sifat 20 sikit. Wujud kida baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Hak tu kan panggil billah, bukan reti. Ya lain daripada billah dengan reti. Billah mung billah boleh, budak billah boleh. 1 2 3 4 1 2 3 4 boleh billah 1 2 3 4. Satu arti apa? Arti sah. 2 arti bekning. Bila ingat suku, patu bila serta-serti je suku. Tapi pada bab akidah, bab usuluddin, bukan sekadar ingat tentang bila tapi tak reti maksud satu persatu. Hak ni tak lepas daripada tutup tak. Faham tutup reti. Bila tu syirat dah nak pergi faham mula-mula. Wujud, kidah, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah. Lepas tu ilmu, haya, samu, basar, kalam. Lepas tu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tu baik 20. Lepas tu kena suruh so. Pahaya pucuk tu baik mana? Pucuk tu baik pada fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalil la ilaha illallah. Tu baik 20 ni. Tuhan tidak jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar pada ada melainkan Allah. Sifat ketuhanan jadi ketuhanan boleh milik Allah, milik langit, milik bumi. Dia kena bersifat dengan apa? Sifat lemah. Dia tak boleh milik. Sifat dengan tarak, dia tak boleh milik. Sifat dengan kata dia tu bila, tak boleh milik. Tak boleh retah. Dia kena bersifat dengan wujud. Wujud wujud yang sejati. Wujud mana? Wujud yang sempurna. Sebab apa? Wujud Allah Ta'ala bukan mari tak ada. Wujud kita ada, kita mari tak ada. Asal kita tak ada, lepas tu mari ada. Wujud macam ni orang panggil wujud ghairu kamil. Orang panggil wujud lagu ni naqisun. Faham Tu. So tu. Tengok. Artinya kita pergi dulu. Ada. Arti ada. Wujud ni arti ada sungguh. Dikanaki dan dikanaki dengan wujud itu. Dikanaki. Dikanaki dimurak dengan kata wujud itu. Apa dia? Wujud yang zati. Wujud yang zati. Apa makna wujud yang zati? Yakni wujud hak sunguti. Wujud hak sebenar. Wujud hak sejati.
Kenapa boleh kata Allah Ta'ala wujud zati? Wujud yang sebenar, wujud yang sejati. Yakni ada Allah Ta'ala tak ada berubah kok tu kok ni. Ada Allah Ta'ala tak bertepuh dengan binasa. Ada Allah Ta'ala tak bertepuh dengan binasa. Ada Allah tak bertepuh dengan punah. Ada Allah Ta'ala tak bertepuh dengan kesudahan. Ada Allah tak ada mula. Ada orang panggil ada yang sungguh ni. Ada kita sebab apa nak panggil sungguh tak lain. Dulu kita tak ada, lepas tu mari ada. Ada, lepas tu tak ada. Lepas tak ada pun ada. Ni orang panggil tergelar timur. Tergelar timur. Lagu ni orang tak panggil wujud zati. Tu farak tu. Sebab ada kita tergelar timur. Tergelar timur. Nah, ada Allah. Bukan tergelar timur pun kita. Ada dia sedia. Kalau ada mula tak? Tak ada mula. Kalau kira ni sebab dia dengan alat, iyalah mulanya. Tapi ada bagi tak ada permulaan bagi adanya. Tengok lagi. Dengan bahawasa, dengan makna. Yakni dengan maksud dan pengertian. Dengan makna, yakni dengan maksud dan pula pengertian. Bahawasa ada Allah Ta'ala itu tiada dengan memberi bekah. Tak ada dengan memberi bekah oleh yang lainnya, yang lain daripada Allah. Makna ada Tuhan, ada benda wi bekah kata ada ya ke? Ada orang menjadi dia ke? Ada orang menimba dia ke? Ada orang mengada dia? Tak ada. Supaya ada kita. Ada orang memberi bekah? Siapa dia memberi bekah kita? Mula-mula mak kita dengan ayah kita nikah. Zahir tu. Nikah mak kita duduk mari setahang, lekat perut. Lepas lekat perut, lahir kita tu baik. Mata yang beri bekah, mak kita ngapa kita. Tapi hakikat yang memberi bekah, yang memberi ada, ialah Allah. Tapi diri Allah ada yang memberi bekah. Ada yang menimba dia. Ada yang mengada dia. Tak ada. Lah. Jawab tu, ada yang memberi bekah. Jawab kata, lah. Tak ada. Orang memberi kesan Allah, mengada Allah, menjadi Allah, mengkontrol Allah, mengatur Allah, tak ada. Ada pun ada kita, ada orang memberi bekah. Sebab belum pada kita ada, tak ada dulu. Lepas tu, mak kita yang kita nikah, maka yang perut besar. Perut besar lepas tu lahir kita. Lahir kita, kita ada. Siapa dia mengada ni? Ialah Allah pada hakikatannya. Tapi ada Allah, tak ada yang memberi bekah, tak ada orang mengkesan, tak ada orang menjaksa di atas Allah. Lepas tu, lekat budi dengan? Tak ada. Kita lekat budi. Lekat budi dengan ayah. Sebab tu nak deraka kat ayah tak boleh. Kita lekat budi dengan mak. Sebab mak lahir kita. Mengandung kita lebih 9 bulan, 8 bulan. Sebab kita ada yang memberi bekah. Lepas tu kita berbudi dengan orang beri bekah. Tapi Allah Ta'ala berbudi. Berbudi dengan demo tu, dengan dewa tu, dewa. Dah. Sebab ia saat ni, ialah yang memberi bekah semua suatu, semua perkara. Tak ada yang lain memberi bekahkan dia. Sebab tu Tuhan tu tak ada berbudi dengan siapa-siapa. Tak sebab kita. Sebab apa kita nak berbudi dengan ayah? Tak boleh deraka ke ayah. Ayah yang lahir kita, duk sara kita. Mak duk kandung kita 9 bulan. Dah. Siapa tak rak nak makan pun tak boleh kadang mutah 7 laga. 3-4 bulan siapa masuk hospital kena cocok agar dia tak rak. Ni berbudi. Bermakna tak yang ada memberi bekah ke atas kita. Sebab-sebab dah. Itu dia. Yang tiada menerima Adam. Allah Ta'ala tak menerima Adam. Tak menerima Adam. Kenapa tak menerima Adam? Tak terima, tak ada. Tiada pada sedia kala dan tiada pada sentiasa. Allah Ta'ala tu kan tak menerima, tak lalu, tak dia oleh tak ada. Ada pun kita, lalu tah kita boleh tak ada. Panggil sebab tu, ada kita sabqul adam. Ada kita dia panggil al-wujud ba'dal adam. Ada selepas pada tak ada. Makna mendului di atas kita boleh tak ada. Tapi ada Allah mendului boleh tak ada. Jawab kata, wujudullah ghairu sabiqin lil adam. Ada Allah tidak mendului, boleh tak ada dulu. Bermakna kata ada Tuhan, bukan pesing mari tak ada. Faham molek? Tu usul tu. Tu dia. Patu dan wujud itu sifat yang subutiyah. Soso tu. Payah laka tu. Yang subutiyah. Kita suka tagih. Yang menunjuk oleh bersifat dengan dia, dengan wujud. Antah diri zat. Tahdiri zat. Wujud ni duk royak tahdiri zat. Tak ada royak lebih daripada zat. Payah laka nak mikir tu. Wujud, sifat wujud ni. Dia duk royak tahdiri zat kata ada. Tuhan ada. Supaya kita tengok ni pelang ni. Ni. Penyapuh ni. Ada tak? Maka ada sebab kita boleh tengok. Boleh kita tahu. Boleh kita nampak. Maka sifat ada ni duk royak tah zat ni kata ada. Sebab tu kata zat ni orang panggil sifat tunggu diri.
Sifat ada dia panggil sifat tunggu tuai. Selama mana zat tu ada, maka ketika tu boleh kita reti ada di situ lalu. Kama dia segi diri sifat zat ni, sifat wujud ni, dia lebih pada zat benda suku sakat kan? Ada. Benda duduk sini, duduk jelira dalam ni. Apabila zat ni ada, oh maka reti selalu kata ada tu di situ. Sebab tu orang panggil diri wujud. Sifat wujud, orang panggil sifat tunggu tuai. Sifat tunggu diri. Selama mana diri ada, maka kita reti dengan automatik kata, ada situ lalu. Ada di zat tu. Cuba kita kata, kita ambil api, kita bakar. Bakar ni, pelang ni. Bakarkan gabung ni, kita bakar-bakar, nyala lu. Boleh reti lagi. Kata diri pelang, diri nyapu ni ada. Jawab kata tak boleh reti dah ada. Sebab zat ni hilang lagi dah. Hilang apa? Hilang sebab terbakar api pun ini hilang. Maka boleh reti lagi diri ada. Tak boleh reti dah diri ada. Sebab lama mana diri ada tu orang panggil zat yang ada. Maka kita boleh retilah kata zat saat ni tu ada di situ. Dan ada tu pun ada di zat tu. Lepas tu diri zat tu suku, ke diri ada tu suku. Jawab kata diri zat suku, diri ada tu suku. Tapi bukan kata diri ada tu benda yang lebih pada zat suku sakat pada zat. Suponing lah kita kata garing dengan masing. Masing digaring. Kama dia sebut kata garing masing. Lepas tu sifat apabila kita mikkan zat garing boh di lidah kita. Oh masing ni. Maka sifat masing tu duk tunggu di garing. Lepas tu diri sifat masing dia becek tahu ni kawan masing ni sifat kawan zat garing ni. Makna kata diri masing dan dengan garing ni orang panggil benda duk sekali jelira sekali dalam tu, maka di garing tu ada boleh kita reti tahu masing. Bahkan diri masing tu suku sakat daripada garing. Hai dak. Nak pergi faham dah. Tengok perhati molek. Perhati molek. Tak kalah. Tengok. Dah. Sifat kamalat. Khulasa upaya dah. Kemudian kita nak faham ni. Perhati faham sini lepas muqallid. Kalau tak faham sini tak lepas muqallid kita. Dah khulasa sifat kamalat. Sifat kesempurnaan. Kita ngaji dah malas sifat kesempurnaan Allah banyak. Siapa kita nak hitung tak boleh. Nak menghengah tak boleh. Lagi pula tak boleh mengetahui melainkan Allah. Dan sifat kekurangan Allah banyak. Tapi sifat kekurangan Allah Ta'ala banyak tak boleh nak hitung. Kemudian sifat kesempurnaan setengah pada sifat kesempurnaan yang wajib kita tafsir satu persatu ialah tubik kepada 13 di atas qaul yang pertama qaul rajahkan qaul bagi Imam Abu Hasan Asy'ari. Di atas perkataan masyhur ialah perkataan Imam Abu Mansur Maturidi. Ingat so-so tu. Deh. Kemudian tengok alal qaulil awal di atas perkataan yang pertama wahya salasa asyara sifatan. Ingat ada. Ini perkataan Al-Imam Abul Hasan Asy'ari lagi pula qaul ini wa huwa rajihun. Ni perkataan yang rajih. Perkataan yang kuat. Yang kuat ni sebuah berdalil oleh ulama. Tapi kata 13 biduni ti'dadi sab'in. Baca molek. Dengan ketiadaan membilangkan 7. Ti'dadi sab'in. Sasilan. Dengan tiada dibilangkan 7 minas sifatil ma'nawiyah. Daripada sifat-sifat ma'nawiyah. Hak kata maknawiyah tu ahwalun umurun maknawiyah. Hak tu natif cara lagi. Kata lagi akan sebut. Maknawiyah ni kena pada ahwalun kah? Kena pada umurun maknawiyah. Hak tu lagi kan datang. Tapi makna kata pengenai ulama yang pertama. Perkataan pertama daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Kata 13 sifat ni dengan tidak membilangkan 7 daripada sifat-sifat maknawiyah. Mana? Mislu kaunihi qadiran. Dia tak bilang. Wa kaunuhu apa? Kaunihi muridan. Dia tak bilang. Wa kaunihi aliman. Perak potongnya. Potongnya. Supaya baju jubah ni potongnya ya ni. Rupa. Ni kalau kita pergi sini kena kain. Pergi sini kena kain. Pergi di kocek pun kain. Tapi orang panggil satu potongnya. Satu rupa dan potongnya kita reti. Sebut kata jubah. Tangan panjang ada tangan buka, tangan katuk. Dah. Lagi pula baju ni pasal panjang labuh. Ni orang panggil potongnya bagi baju jalabiyah. Kamanya potongnya rupa pasal kita reti saja. Kalau jamak sini kena kepada kain. Ni orang panggil tangan baju tapi kain lah ni. Kalau kita jamak sini kaki atas ni orang panggil kain. Tapi pahal kata sini kaki atas. Kita jamak sini orang panggil kocek. Tapi kocek ni kena ke kain. Tapi potong ni yang kita reti sini orang panggil ahwalun. Ataupun halun satu potong ni. Apakah? Sifat-sifat maknawiyah Allah. Orang panggil satu potong ni yang mempelekat di antara sifat ma'ani dengan sifat dengan zat Allah.
Kamadik Allah Ta'ala nak kuasa. Tu kata Allahu qadiran. Di celah tu ya kena ada kaunuhu qadiran. Supaya kita nak kata nak. Ni tu nak surah dalam lagi ni. Allah qadirun. Tuhan maha kuasa. Iya Tuhan. Kemudian nak pelekat di antara zat dengan qadir. Nak pelekat di antara zat Allah dengan sifat berkuasa. Ia kena timbul di celah ni kaunuhu qadiran. Ni orang panggil satu potong ni. Ataupun satu kalakuan. Ataupun dikata satu hal. Nak lekatkan Allah di zat. Nak lekatkan sifat kudrat di zat. Pasti di celah ni ia kena ada satu potong ni. Kena ada satu hal. Supaya kita kecek mudah kita saat ni belahkan buluh, belah kita kisik nak buat sayap apa, nak buat bulai ke layar ke burung. Nah, kamu dia cara kisik sayap, dia kena besar di batai, lepas tu kaluh. Lepas tu kena kisik dengan bajak ngapa molek, pisah laut. Lepas tu ni tulai belakang yang kerah sangat. Dah jangan kerah sangat. Kalau kerah boleh kena naik payah nepung, nak turun pala dulu. Kamu dia kita kan potong bulai. Lepas tu berbulai ia tengah. Lepas tu bawah tu ada blok bulai ia tu. Dia tak suka bulai potong bulai dengan watai wah tu. Bulai ia kena jadi bulat sikit. Kalau misalnya watai wah jadi kotak sikit. Tu potong ni. Tu nak kata satu potong ni lah. Boleh beza di antara bulai. Boleh beza di antara watai wah. Boleh beza di antara burung dengan walai. Kemudian dipotong ni buluh tu. Buluh tu dia panggil waw. Dia panggil zat wah. Lepas tu diri kita nak pelekat getah dengan wa tu, ia kena ada getah di celah. Ia kena ada getah, kita lomong getah. Lek tu, lek ni. Lepas tu kita tepek. Nak tepek back mana? Nak tepek kau? Dera siye. Tepek dera siye. Perah tu. Apa yang mempelekat di antara getah dengan zakwa. Dengan buluh tu. Ialah kena pada diri kita. Supaya tu juga, diri nak pelekat sifat yang kuasa ni, sifat kudrat berkuasa ni, di Allah, pasti ia kena ada kaunuhu qadiran. Tapi kau yang pertama, ia tak bilih ni. Kerana hak ni yang masuk lain ni dah. Sebut kata qadir, maka otomatik dalam ada kaunuhu qadiran. Sebut kata muridan, otomatik ada dalam tu muridan. Sebab dia kata, biduni ti'dan disab'in minas sifatil ma'nawiyah. Mislu kaunihi qadiran wa kauni muridan wa kauni aliman. Wa hazi sifatu. Dan ini sifat maknawiyah ni. Sifat yang kita reti ni. Fil qaulil awal. Pada perkataan pertama, kata Imam Abu Hasan Asy'ari, tadkhulu. Masuklah ini sifat maknawiyah ni. Tahta sifatil ma'ani. Tergulung ia, termasuk ia di bawah sifat-sifat ma'ani. Sebab dia tak bilih. Dia sebut tu, kudrat, iradat. Dalam itu adalah lalu dah kaunu qadiran. Sebut kata iradat. Dalam itu ada selalu dah kaunuhu muridan. Dia tak sebut, tak ada apa. Dia tak ada menafi. Cumanya tak ada bilih. Dia bilih 13 ya. Tadkhulu tahta sifatil ma'ani. Faman ankara hazi sabah. Siapa yang mengingkar, yang menolak, menafikan ini 7. Mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Murak dengan menafi tika ni akad ni sifat. Yakni menafi samarah sifat. Apa samarah sifat? Menafi kesal kudrat. Kita menafi tak ada kudrat di tu. Tak ada iradat di tu. Menafi murak tu. Menafikan ini 7 sifat. Yakni menafikan kesal sifat tu. Kudrat iradat tu. Fahuwa kafirun bil ijma'. Maka orang tu jadi kafir, jatuh agama, telucuk agama dengan sebulat seorang ulama. Kenapa boleh kata kafir? Li'annaha kana basa hazis sab'ah ni. Sifat maknawiyah ni. Min sifati kamalatin. Daripada sifat kamalat Allah di atas jalan ijma'. Bukan di atas wajib kita tahu jalan tafsir sasa. Dia kata sifat mana? Sifat maknawiyah. Tu masalah. Nah, sifat ma'ani dah kau tak ada cara, kau tak ada nak bilih. Tapi kau tak ada menafi. Tengok. Di atas kau yang kedua. Wa hadzal qaulul masyhur ad-dhaif wa hiya 20 sifatan bi ti'dadi sab'in minas sifat. Tapi kau yang kata masyhur 20 sifat ilmu kita ni, di petanding jalan kata sifat 20, duk bila sifat sifat 20 dengan bilakan 7 daripada sifat maknawiyah. Wa huwa kaunuhu qadiran wa kaunuhu muridan wa kaunuhu aliman. Wa hadhihi sifat thamaratu sifatil ma'ani. Dan bermula ini sifat maknawiyah ni. Sifat maknawiyah ni. Segala buah-buah dan kesan-kesan ni dan jaksa-jaksa bagi sifat ma'ani. Sebab tu apabila orang ingkar kan samarah sifat maknawiyah, dikatakan tak ada langsung. Samarah dia tak ada. Kesan ni kudrat tak ada.
maka orang tu jadi kufur. Kenapa? Karena 7 sifat makniyah dikatakan keseh-keseh dan jaksa daripada sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, kalam tu. Bila molek kudrat, nak ingat wujud, kidai, baka, mukhalafatu ta'ala li hawrih manarat, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. 3 belah tu baik belah 7 lagi tak sabilah masuk dalam ma'ani dah. Tak ada masalah. Dah. Wa bihadis sabab, dan dengan sebab ini sebab puca kafaral munkiru, telah kufur oleh orang yang ingkar, bi khilafi man, dengan bersalah mereka lam yata'addad, ya tak ada bila hazihi sifat, akan ini sifat, tapi bal qal, bahkan ia kata hazihi sifatu, ini sifat ni segala sifat tadkhulu tahta sifatil ma'ani, termasuk di bawah sifat ma'ani, maka orang ni tak jadi kufur. Lagi fal awwalu min salasa asyara sifatan, kau yang pertama daripada 13 daripada sifat kesempurnaannya al wujud, yakni ada artinya kau wujud arti ada saat ni tu dikanaki dengan ada, yakni ada zati. Apa makna iaitu wujud zati? Yakni wujud sunguti dan sebenar dan sejati. Apa wujud sejati, sebenar, sunguti ni? Kerana ada Allah. Kerana ada Allah, tiada melalui dan mendului atasnya atas Allah oleh Adam sabik. Makna tak lalu di atas Tuhan tu oleh tak ada dulu. Ataupun Adam lahik, Adam yang menghubungi. Makna ada waktu tak ada. Makna lalu atas dia oleh tak ada, lepas tu baru ada. Haida. Di atas Allah tak lalu Adam sabik ataupun Adam lahik. Tak siapa ke, tak macam kita. Nah, berselisih dengan kita, bersalah kita makhluk, ada mendulu oleh Adam sabik ataupun Adam lahir. Karena ada kita, dulu tak ada. Lepas tu mari ada siapa 50 tahun, 60 tahun. Lepas tu tak ada pula. Sebab tu, orang panggil kita bukan wujud. Wujud juga, tapi tak panggil zatin. Orang panggil ghairu zatiyin wa haqiqiyin. Sebab ada kita melalui, mendului oleh Adam sabik ataupun Adam lahir. Nah kan? Ada Tuhan tiada memberi bekah oleh yang lainnya. Tu orang panggil apa? Adam ke apa? Ada Allah zati. Yang pertama dikukur, dihuraikan oleh ulama. Makna ada dia saat ni secara sebenar. Tak ada lalu tah dia oleh tak ada. Satu makna. Dan adanya Allah Ta'ala zati ni tiada memberi bekah ke atasnya oleh yang lainnya. Makna ada Allah, tidak ada yang menjadikan dia. Ada dia, tak ada orang mengadakan dia. Tak macam kita. Ada kita, ada yang menjadi dan ada yang meniba, ada yang mengeluarkan. Kita siapa dia? Yang kalau kita tengok zahir, pak kita dengan mak kita. Tapi bagi Allah tak ada di mula-mula lagi. Tu dia. Lagi sikit lagi. Habis kat tu. Habis kat tu Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu, bermula bab yang ketiga daripada nauk yang kedua. Nauk yang kedua, nauk hak tambah padanya 2 harah di atas sulasi mujarrad. Esok kita baca, kita tengok, esok nak tanya kali kita mutawah nak faham, masuk dalam otak kepala kita nak faham. Kalau kita tak faham, kita nak oyak orang tak leh. Dan oyak orang tak leh, kita tak berani nak baca kok orang satu hari. Tu faham tu ramai-ramai weh. Bab yang ketiga, if'allah, baca if'allah, yaf'allu, if'ilalan, baca if'allah, yaf'allu, if'ilalan. Mauzunuhu, bermula mauzunnya, yakni lafaz yang dibuat timai akan dia, akan if'allah, yaf'allu, if'ilalan. Ihmarra, yahmarru, ihmiraran, baca itu. Ihmarra, yahmarru, ihmiraran. Ni bab yang ketiga daripada anak yang kedua. Maka bab if'ilal, ihmirar. Bab tamu daripada anak kedua ialah infial. Bab yang kedua kena pada iftial. Mauzun dia ijtima'. Ijtima'. Wa alamatuhu, dan bermula alamatnya. Mudah-mudah ni. Lepas tu dipenting di makna. Makna mutawa'ah, makna muta'addi, makna gapo takalluh tu. Situ penting. Ada pun ilamat nak cek tak ayah nak tu. Wa alamatuhu, dan bermula ilamatnya. Ilamat bagi al-babis salisi. Ataupun ba'if ilal. Tu perhati molek. Ayyakuna madihi, ialah bahasa adalah fi'i madinya. Fi'i madi bagi apa? Bagi al-babis salis. Ala khamsati ahrufin, di atas 5 haraf.
Fi'il madi dia tu datang atas 5 harah. Hal keadaan 5 harah bi ziyadatil hamzati fi awwali, dengan tambahkan hamzah pada awal. Mana? If'alla, tambah hamzah pada awal. Lepas tu ada wa harfin akhara, atas pada kata ziyadatil hamzati. Salah kata takdir kala bi ziyadati harfin akhara, dan pula dengan tambahkan satu harah lagi, harah yang lain pula. Kama di harah yang lain pula ni min jinsi lami fi'lihi kainin, yang adalah harah yang satu lagi ni min jinsi lami fi'lihi fi akhir, daripada sejenis la fi'inya, la fi'i bagi al-babis salis ataupun ba if'ilal ni. Wa bina'uhu, dan bermula binanya, bina ba yang tiga. Tengok weh, ba tiga ni maudu'atun li mubalaghatil lazim, hatta bagi mubalaghah lazim. Apa? Lil lazimi al-bali. Takdir tu orang panggil idafah sifat pada mausul. Li mubalaghatil lazim, bagi bersangat te lazim, bagi bersangat te menetap dan meneguh. Apa maknanya? Orang panggil idafah sifat pada mausul. Ai lil lazimi al-bali, bina dia tu hatta bagi kau, bagi lazim, bagi ketetapan dan ketegakkan al-balighi, yang bersangatan ia. Waqil, dan kata ki ay waqala ba'duhum, dan kata setengah mereka as-sarfiyin lil alwani, ay mawdu'an lil alwani, bina ya hatta bagi segala warna-warni. Wal uyubi, bab tiga ni hatta bagi segala kecacatan. Tengok, misalul alwani, bermula misal bab ni hatta bagi segala warna-warni ni. Nahwu ihmarra zaidan, telah lazinglah merah zaid, bersangat teh merah lah oleh zaid. Kalau kita pakai hatta bagi alwan ataupun bagi al-mubalaghatil lazim ataupun al-lazim al-baligh. Wa misalul uyubi nahwu i'warra zaid, macam lah nahwu i'warra hatta bagi uyub, hatta bagi kecacat teh. Kawa i'warra zaidun, apa i'warra? Yakni buta mata sebelah lah oleh zaid. Adapun a'ma tu mata buta berdua belah. Kalau a'ma mata buta dua belah. Kalau i'warra mata buta sebelah, maka mata buta sebelah ni orang panggil setengah daripada al-uyub, daripada benda-benda yang kecacat teh. Tengok. Lepas tu pergi pada bab tamu, bab kedua. Bab pertama bab infial, bab kedua bab infial, bab yang kedua iftial. Mauzung dianya infa'ala yang infial inkasara. Kemudian ifta'ala, mauzung dia ijtama'a. Dua-dua tu hatta bagi mutawa'ah. Makna terima ta'at. Kemudian bab yang tiga daripada nau' yang kedua ialah if'ala yaf'alu if'ilalan. Mauzung dia ihmarra yahmarru ihmirar. Ni akan sini kita tak ada. Nah, kalau kita sini kita wasa payah dah ketika kita pergi jumpa le kitab hadis. Ketika kita pergi jumpa di dalam kitab fiqh. Ni yang kita nak bina ni gapo dia. Ni kita nak pakai ni. Kama dia bab dia if'ala yaf'alu if'ilalan. Ataupun mauzun ihmarra yahmarru ihmiran. Banyaklah parak. Ihmarra zaidun ataupun yahmirur. Nah, ihmirar. Nah, ihmiraruhu dalam di buku. Merahnya seorang itu, muka dia masalah. Dah. Tengok, bina yang pertama katanya dari atas perkataan yang pertama, li mubalaghatil lazim ataupun lil lazimi al-bali. Yakni hatta bagi ketetapan yang mubalaghah yang bersangat teh. Mana nahwu ihmarra zaidun, sangat temerah lah oleh zaid, yakni sangat temerah lah oleh muka zaid. Kemudian ketetap pemerah ni, dah tetapnya dan lazimnya merah muka zaid. Ni dia panggil li mubalaghatil lazim ni. Nak ya nak? Nak royak kata ketetapannya balaghah tu. Bersangat teh tu yang tetap ia di seorang. Mana? Bersangat teh merah lah oleh muka zaid. Maka bersangat teh merah. Nampak muka merah zaid kat mana ni? Kena panas ke demai ke lagu mana ni? Maka nampak merah bersangat teh. Hak ni hatta bagi mubalaghatil lazim. Tapi kata kil kata lil alwan. Bak ni hatta bagi lil alwan ataupun lil uyub. Mana alwan? Ihmarra zaidun.
bersangat temerahlah oleh muka Zaid ataupun i'warra Zaidun. Hak ni hatta bagi uyub. Apa uyub? Benda cedera. I'warra, mata buta belah oleh Zaid. Mana kata mata Zaid tu buta sebelah. Kalau buta dua belah tu a'ma. Kalau i'warra, madata tu Zaid, if'alla. I'warra ya'warru i'wiraran. Ini lah hatta bagi al-uyub. Hatta bagi mana? Cedera. Kata kelil alwan ataupun bagi cedera. Apa yang molek tu hak nak pentingnya dalam satu-satu bab dibina ni kita kena ingat. Wazan dia if'alla yaf'alu if'ilan, wazan dia tu if'alla if'ilal ataupun ihmarra yahmarru ihmirar. Bina li mubalaghatil lazim tu di atas perkataan pertama, di atas perkataan ke lil alwan ataupun lil uyubi. Nak ingat bina tu hak penting kita nak qada tu dulu hari ni dah. Kamar kata wallahu alam qada tu dulu.